Pada satu hari, saya pergi makan tengah hari di salah sebuah restoran di kawasan Kuala Lumpur. Tiba-tiba ada seorang perisi maklumat dan intelligence spy yang menyamar di bahagian restoran itu menegur dan menyapa saya sewaktu saya membasuh tangan untuk makan di restoran tersebut. Perisi maklumat dan intelligence spy itu adalah orang Abah Muhyiddin yang memang sudah lama memantau saya di kawasan itu dan tiba-tiba bertanya soalan. Adakah kamu rasa kes Muhyiddin boleh tutup dalam mahkamah atau Muhyiddin masuk penjara? Peristiwa ini berlaku beberapa bulan lalu pada tahun 2023. Saya secara berseluruh dan dengan rasa lawak menjawab soalan intelligence spy Abah Muhyiddin itu yang sedang duduk di hadapan restoran. Saya kata, Abah sangat dupang, tak pandai merompak. Kes mahkamah dia tak boleh tutup. Abah confirm masuk penjara. Kini masuk tahun 2024. Saya kembali ke restoran itu dan berjumpa dengan intelligence spy Abah Muhyiddin. Saya pegang bahunya. Straightforward saya kata. Betul kan kes mahkamah Abah Muhyiddin tak boleh tutup? Kirim salam dengan Muhyiddin. Betapa bahayanya Jufazli, Syekh Ahmad, Pakcik Makcik Oto Arum. Semua intelijen spy dan perisi maklumat yang memantau saya di negara ini, saya cukup kenal satu persatu. Dan saya tahu rahsia mereka semua. Muhyiddin terkejut badak bersama intelijen spy-nya di dalam negara dan seluruh dunia apabila saya tahu lebih awal tentang keputusan mahkamah. Kes rompakannya bernilai 232.5 juta ringgit yang tetap tidak boleh ditutup dalam mahkamah Malaysia. Muhyiddin sangat-sangat terkejut bagaimana orang bernama Jufazli Syekh Ahmad boleh menerima maklumat sulit ini lebih awal daripada intelijen spy beliau. Dan saya cukup terkejut apabila perisi maklumat Abah memantau saya di mana sahaja saya berada. Ini juga adalah geng-geng Tun M, geng-geng Tun Coklat, geng-geng Hadi Bawang. Yang cukup saya kenal gerak-geri mereka. Pelik bin ajaib. Saya sebagai semut kecil, sebagai rakyat kecil, boleh mengetahui semua rahsia-rahsia sulit negara Malaysia. Tetapi Abah yang pernah menjadi PM, yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri, yang pernah menunggang aparatus negara, ketinggalan kereta api dan tidak dapat tahu tentang keputusan rahsia sulit kes mahkamahnya yang akan berakhir dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sebelum ini, saya lebih tahu awal kekalahan bosku Najib dalam Mahkamah Malaysia sejak tahun 2014. Sebelum bosku tumbang PRU 14, sebelum bosku didakwa dalam mahkamah, saya sudah tahu keputusannya. Dan itu bahayanya Jufazli Syekh Ahmad. Now, kes Mahkamah Muhyiddin. Tun M dan anak-anaknya. Tun Coklat bersama isterinya.
pemimpin-pemimpin penyamun dalam Perikatan Nasional, semua intelijen spy pembangkang di dalam negara dan seluruh dunia tidak tahu apakah hasil keputusan kes mahkamah mereka. Maka mereka tanya kepada saya. Di kedai makan, saya lalu di kawasan itu, saya ditanya, Ju Fazli, kamu tahu apa keputusan kes mahkamah Muhyiddin? Saya terus menjawab secara berseluruh. Suara saya cukup besar ketika itu. Saya kata, Muhyiddin dupang, tidak pandai merompak. Muhyiddin tak tahu siapa musuh dia. Muhyiddin confirm kalah di mahkamah, tak boleh tutup kes mahkamah. Nasi sudah jadi bubur. Muhyiddin akan masuk penjara tidak lama lagi. Kata-kata saya tahun 2023 di hadapan perisik maklumat itu menjadi realiti hari ini. Muhyiddin menangis darah dan berputih mata. Sedang tertekan dalam rumah. Kena serangan penyakit kanser, penyakit jantung lagi. Kerana Muhyiddin tidak sangka apa yang saya ramalkan ke atas kes mahkamahnya yang saya bocorkan secara terbuka maupun secara tertutup, ia adalah benar belaka. Paling dahsyat, saya yang tidak pernah menjadi Perdana Menteri, saya tidak pernah menjadi Menteri di Putrajaya, saya tidak mempunyai kabel besar, saya tidak ada duit, saya tidak ada pangkat, saya tidak ada apa-apa darjat di negara ini. Saya boleh menang di Mahkamah Malaysia. Saya tidak takut ditangkap, saya tidak takut dibicarakan dalam Mahkamah Malaysia. Tetapi Muhyiddin, orang kaya ni, merompak duit rakyat Malaysia, merompak projek Jana Wibawa. Ada skandal merompak 600 bilion ringgit musim Covid, musim darurat. Ada skandal merompak projek-projek orang Melayu sampai Melayu semakin miskin hari ini. Abah kalah teruk di Mahkamah Malaysia kemarin. Sampai malu-malu kucing. Semua perisik maklumat Muhyiddin yang tanya dengan saya tak berani tunjukkan muka depan saya. Lihatlah seluruh dunia, wahai 33 juta rakyat. Anda semua menjadi saksi. Saya tak ada duit. Saya punya pekerjaan kena blok di negara ini. Periuk nasi saya ditutup. Saya diterajang kanan dan kiri dalam mahkamah oleh kumpulan bilion A dan trilion A penyamun penyangak. Silih berganti Perdana Menteri, silih berganti kerajaan diktator di Putrajaya. Tetapi saya ini orang miskin, mak bapak saya miskin ya, pak cik mak cik Oto Arong. Berstatus bankrupt. Tetapi saya masih berdiri tegak dan saya menang perbicaraan mahkamah secara penuh di Mahkamah Kuala Lumpur. Kenapa rakyat miskin seperti saya boleh menang? Ini penyamun kaya raya bilion A, trilion A seperti Abah ni boleh kalah di mahkamah rayuan Istana Kehakiman Putrajaya kemarin. Sampai tak tahu sudah perisik-perisik maklumat Abah nak buat apa. Intelijen spy Abah di seluruh dunia tak tahu nak backup apa. Itulah Abah. Itulah tanda-tanda kebesaran kuasa Allah. Anda underestimate kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan negara. Dulu Abah jadi PM, jadi Menteri Dalam Negeri, menangkap saya secara zalim, secara diktator. Abah ikut perangai bosku dan Perdana Menteri lain ikut tangkap saya secara zalim, serbu rumah saya tengah-tengah malam buta. Semua penyamun penyangak bergabung dalam mahkamah. Tak boleh kalahkan Ju Fazli Shah Ahmad yang miskin ini. Anda diwakili oleh peguam-peguam hebat, Abah Muhyiddin. Anda bayar peguam anda sangat ramai. Peguam saya hanya 2-3 orang saja. Itu pun rakyat sponsor. Tapi saya boleh menang. Anda bayar peguam mahal, kalah. Kenapa?
Saya bukan perompak penyamun penyangak. Saya bukan pengkhianat petualang seperti anda, Abah Muhyiddin. Nasib malang anda sama seperti bosku, seperti Tun M, seperti Tun Coklat. Kalah di mahkamah dan berakhir dalam penjara atas dosa-dosa besar anda menzalimi seorang rakyat bernama Jufazli Shah. Anda melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah anda sebab Abah memang tahu dia confirm masuk penjara. Sekarang game Abah hanyalah untuk melambatkan masuk penjara sahaja, Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya terus terang. It's confirmed 300%. Mark my word. Abah sudah tahu dia confirm mati sia-sia dalam penjara Kajang jumpa bosku. Abah hanya tak mahu masuk penjara dengan sangat cepat. Sebab itu, dia main wayang politik dalam mahkamah. Dia pergi fitnah kerajaan Malaysia. Dia kata pertuduhan mahkamah atas kertas tersilap dan ada cacat celahnya. Rupa-rupanya bukan kertas pertuduhan mahkamah yang salah dan cacat. Tetapi salahnya adalah Abah kantoi merompak duit rakyat Malaysia 232.5 juta ringgit sewaktu Abah buat total lockdown, sewaktu Abah membunuh rakyat, sewaktu Abah memaksa rakyat berkurung dalam rumah dan tidak perlu keluar bekerja. This is a big issue. This is a big problem untuk game Abah, Tun M, Tun Coklat, bosku yang haru biru, yang tunggang langgang, tunggang terbalik dalam perang mahkamah. Mereka sekarang tengah pening-pening lalat, bingung. Kita banyak duit. Kita pernah jadi Perdana Menteri. Kita pernah jadi Menteri Dalam Negeri. Kenapa kita kalah dalam mahkamah? Kita masuk penjara, tapi Jufazli Syahman tu tak ada duit, tak ada pangkat, tak ada kabel, tak ada siapapun tolong dia. Dia boleh menang dalam mahkamah. Boleh buat secret meeting sekarang. Boleh tinggalkan komen. Bahaskan kenapa perkara ini berlaku. Apapun. Saya cukup kesian tengok perisik-perisik maklumat Abah di semua kawasan Kuala Lumpur yang memantau saya. Wahai saudara-saudaraku yang sedang tengok video bahaya ini, anda jangan risau pasal saya. Saya masih hidup bebas, saya tidak ada kes merompak, tidak ada kes rasuah seperti Muhyiddin, bosku Najib, Tun M, Tun Coklat dan anak-anak penyamun mereka. Sampai lari lintang pukang menantu Muhyiddin keluar negara, takut masuk penjara bersama bapa mertua kesayangannya. Saya cukup pelik bin ajaib. Saya tak tahu kenapa Muhyiddin, Tun M, Tun Coklat sangat obses dengan saya. Hadi bawang, mereka hantar perisik-perisik maklumat mereka untuk tanya kes mahkamah mereka kepada saya. Saya orang biasa, saya boleh dapat intelligent briefing daripada orang-orang saya dari Putrajaya, dari istana, daripada mahkamah ya, tentang kes mahkamah saya. Saya tahu saya menang semua kes politik dalam mahkamah sejak tahun 2021. Sebelum kes mahkamah saya diumumkan, saya sudah tahu saya menang. Sebab saya tak ada jenayah seperti anda semua, penyamun, penyangak, pencuri, pengkhianat petualang negara yang sedang tengok video panas ini. Tetapi ironinya, Abah, Tun M, Tun Coklat, bosku Najib, ni geng-geng kaya raya, termasuk Mai Lambung lawan saya dalam mahkamah. Ni geng-geng kaya raya perompak penyamun penyangak trillion A yang paling kebal. Tapi kalah dalam mahkamah. Sampai loading, lambat dapat maklumat. Kemarin baru dapat maklumat. Abah kalah di mahkamah rayuan. Sangkut kes mahkamah Abah. Kes mahkamah saya tak sangkut sebab 4 Perdana Menteri perompak penyamun penyangak yang tangkap saya setiap tahun dari tahun 2016 sampai 2023, mereka fikir saya akan hancur dengan pendakwaan politik dalam mahkamah. Saya akan kalah dalam mahkamah jika semua Perdana Menteri perompak bergotong royong bersama kerajaan pintu belakang mereka merekayasa kesalahan jenayah saya yang tidak pernah saya buat di hadapan hakim.
Mereka ingat saya akan kalah jika saya tak ada duit, jika saya dipejat-pejat oleh penyamun-penyangat trilion A dan bilion A. Ini pakcik-makcik otor. Tetapi anak orang miskin ini boleh menang lawan 4 Perdana Menteri dalam Mahkamah Malaysia sehingga ada Perdana Menteri berdendam dalam penjara Kajang kerana dia, selepas dia tangkap saya, dia yang masuk penjara. Saya masih bebas. Kini, anda jangan terkejut jika ada lagi Perdana Menteri masuk penjara kerana Jufazli Syahmat, Muhyiddin, Tun M dengan anak-anak dia, Tun Chocolate, bekas penasihat Perdana Menteri. Ini adalah watak-watak utama penyamun penyangat bilion A, trilion A yang terpinga-pinga sekarang sakit kepala. Mereka sedang mencari siapakah Jufazli Syahmat. Ini orang miskin, tak ada kabel, tak ada orang bantu dia. Macam mana orang ni boleh selamat daripada kes mahkamah? Mereka banyak duit, cash is king. Masuk penjara, kalah di mahkamah, diketawakan oleh rakyat. Hilang kuasa, hilang jawatan selepas tangkap Jufazli Syahmat. Jadi pembangkang. Siapa yang cerdik dan bijak pandai dalam percaturan kuasa dunia ini? Cuba anda komen, anda teka. Siapakah budak Jufazli Syahmat? Orang miskin, kes mahkamah dia dibuka secara politik dari tahun 2016 sampai 2024. Satu orang Perdana Menteri tak boleh menang lawan Jufazli Syahmat. 4 Perdana Menteri tumbang di Putrajaya, tumbang di mahkamah kerana Jufazli. Sampai jadi gila, jadi dupang, jadi biol. So Muhyiddin, saya nak bagi tahu dengan hang, berhenti hantar semua spy dan perisik maklumat anda. Cukuplah anda membuat 1001 kesilapan di hadapan Jufazli Syahmat dan orang-orangnya di istana dan Putrajaya maupun dalam mahkamah. Saya tidak takut miskin, saya tidak takut masuk penjara, saya tidak takut mati dalam percaturan kuasa dunia ini. Tetapi kamu Muhyiddin, Tun M, Tun Chocolate, bosku Najib, Mail Lambung yang tangkap saya secara diktator, secara politik, secara zalim jam 3 pagi tengah-tengah malam buta setiap tahun. Kamu semua takut mati. Kamu semua takut ditangkap. Kamu semua takut disumbat dalam penjara oleh kerajaan agung, oleh kerajaan rakyat, oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Saya tidak rugi apa-apa ditangkap oleh 4 orang Perdana Menteri. Saya tidak rugi apa-apa. Nama saya dikasih buruk ke dalam mahkamah, tetapi akhirnya saya menang lawan semua Perdana Menteri. Bukan nama saya yang buruk. Nama 4 Perdana Menteri yang tangkap saya yang lawan saya dalam mahkamah. Semakin buruk, semakin membusuk. Seperti bangkai bawi. Mail Lambung, bosku Najib, Tun M, Muhyiddin. Mereka semua kalah ya dalam kes mahkamah. Sebab itu anda hairan kenapa saya berani bersuara, kenapa saya hidup bebas, kenapa bosku Najib yang masuk penjara Kajang, kenapa saya masih bebas dalam negara ini. Bukan saya yang merompak 1MDB. Bukan saya yang merompak projek Janang Wibawa. Bukan saya yang merompak projek-projek orang Melayu untuk memperkayakan keluarga saya seperti apa yang Tun M, Tun Chocolate buat bersama Muhyiddin, bersama bosku. Termasuk Mail Lambung. Apapun good luck ya Muhyiddin, kemas-kemaslah barang tu. Cari idea baru, strategi baru. Macam mana melambat-lambatkan proses masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Akhirnya tetap sama. Bilik penjara Sungai Buloh yang pernah didiami oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diisi oleh Muhyiddin, Tun Chocolate, Tun M dan anak-anak penyamun Tun M. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Muhyiddin yang kalah teruk di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya kerana tidak mengenal siapa musuh dan lawannya dalam percaturan kuasa ini. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Muhyiddin tumbang dalam Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya sehingga pening-pening lalat gagal menutup 4 kes jenayah rompakan terbesar bernilai 232.5 juta ringgit. Kenapa Muhyiddin kalah? Kenapa saya boleh menang? Perbezaan saya dengan Muhyiddin, saya kenal semua musuh saya, kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi Muhyiddin tidak kenal siapakah musuhnya, sehingga dia kantoi merompak di Putrajaya,
di istana dan mahkamah negara Malaysia yang berdaulat Pakcik Makcik Oto Arom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padan muka Muhyiddin. Confirm masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh tidak lama lagi kerana hasil kejahatannya menangkap secara diktator dan menculik kingmaker baru politik Malaysia bernama Jufazli Syahmat sejak tahun 2019 sehingga beliau jadi PM ke-8 kerajaan Tebuk Atap Pakcik Makcik Oto Arom. Muhyiddin, jangan lupa minta maaf dengan saya sebelum anda jadi gila macam bosku Najib dalam penjara Kajang. Saya tidak akan lupa semua dosa besar 4 orang Perdana Menteri yang menangkap dan menzalimi saya secara zalim di negara Malaysia ini. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Kepada PMX, sudah tiba masanya musuh-musuh kita ini perlu diajar cukup-cukup dalam mahkamah negara dan penjara neraka rakyat dalam Malaysia. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya ingin menggunakan kelebihan kekuasaan yang dipinjamkan oleh Allah. Saya kekal menyokong Kerajaan Agung Kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya sehingga PRU 17. Kerana saya tahu Muhyiddin akan check-in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh paling lewat sebelum PRU 16. Checkmate. Dan masuk perangkap sendiri. Muhyiddin yang dupang-dupang melawan Jufazli Syahmat dalam percaturan kuasa dunia. Allah Maha Kuasa. Muhyiddin perompak, penyambung penyangak, pembunuh bersiri di musim Covid ini sudah tidak ada kuasa. Sekian. Terima kasih.